Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah muslimin dan muslimat, hari ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Hari ini kita akhir surah Baqarah kan? Surah paling panjang, ayat 282, muka surat 48. Anak-anak ambil Quran, kita baca sama-sama. Tengok Quran lain sikit daripada dengar saja. Dia bangun-bangun ambil Quran. Dia ambil Quran. Ambil Quran, kita tengok Quran, ikut sama-sama. Ambil Quran. Sekejap ya kita ngaji. Hari ini kita habiskan surah Baqarah ya, 2 muka surat ini. Itulah nak habis dah kan. Minggu depan pula kita start Ali Imran. Ke surat 48 ayat 282. Buka. Abdul Rahman, mana Quran Abdul Rahman? Mahmud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tuhan dialah yang memiliki alam semesta, yang memberikan manfaat dan mudarat. Dialah Allah yang kita harapkan rahmat darinya dan kita harapkan keampunan, pahala dan ganjaran syurga. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyakkanlah selawat ke atas baginda, terutamanya pada hari ini, itulah hari Jumaat, penghulu sekalian hari raya bagi orang Islam. Ada orang kata tahun ni hari raya hari Jumaat ke? Maka jawapan dia, insya-Allah tiap-tiap minggu Jumaat adalah hari raya. Tiap-tiap minggu hari Jumaat adalah hari raya bagi umat Islam. Jadi tidak raya Idul Fitri lah, raya Jumaat. Raya Idul Fitri kena tunggu istihar daripada penyimpan besar mohon raja-raja. Tapi hari Jumaat adalah hari raya bagi umat Islam, dan hari Jumaat kita disunatkan untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini syukur pada Allah juga kita dapat bertemu pada hari Jumaat, penghulu sekalian hari. Kebetulan bulan Ramadan. Hari ini pun kita kata ada program kita Qiyamul Lail, dan muslimat pun setuju untuk buat kelas. Jazahumullahu khairan. Dapatlah kita buat kelas hari ini untuk sambung sedikit bacaan kita. Tapi apapun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berada dalam Ramadan yang kian hampir ke penghujungnya. Maka semalam adalah malam 23, hari ini 23 Ramadan. Kita ni kalau kira sekejapnya, pejam celek, sekejap je berlalunya satu hari. Betul lah Allah Subhanahu wa taala kata ayyaman ma'dudat, hari yang berbilang. Kata Imam Ibnul Qayyim kata apa? Kalaulah seandainya Lailatul Qadar itu tersembunyi dalam tempoh sebulan, nescaya amat berbaloi untuk menghidupkan sepanjang bulan demi mencari satu malam Lailatul Qadar. Ibn Qayyim sebut, seandainya malam Lailatul Qadar ni tersembunyi dalam satu bulan, menghidupkan setiap malam dalam sebulan itu amatlah berbaloi untuk mendapatkan kelebihan satu Lailatul Qadar. Tiba-tiba Allah bagi keringanan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, carilah dia pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan lagi
keringanan tersebut, Nabi kata taharrauha fil witr, carilah dia pada malam-malam yang ganjil. Maknanya apa yang kita sedang buat ni sebenarnya termasuk keringanan. Yang kita rasa penatnya aku, ya Allah, penatnya, letih lah. Adik-adik kita ni makan mari ni, Allah apalah ustaz suruh mari sekolah. No, kalau duduk rumah pun sedap ni, boleh tidur, boleh mandi, boleh main game, boleh berapa, macam-macam. Padahal kita suruh mari 7 hari ya dari sini. Hari 27 tu insya-Allah dah balik dah lah kita ni. Adik-adik pasal dia cuti sekolah, balik dah. Maknanya kita mari ni penat kita tu pun, Imam Ibn Qayyim kata, kalaulah kita buat kerja macam ni selama sebulan untuk dapat malam Lailatul Qadar, patut dan padan. Tiba-tiba Nabi bagi keringanan kepada kita, carilah dia pada malam-malam ganjil dari malam 10 terakhir. Berarti kita hanya cari 21, 23, 25, 27, 29, 5. Tapi kita sifat hati-hati dan tak rugi juga, kita ambil juga 22, 24, 26, 28. Kalau sekiranya yang ganjil itu berlaku dari belah belakang, ataupun sekiranya anak bulan pada waktu itu tidak kelihatan namun sebenarnya ada. Jadi berbaloi sangat-sangatlah, walaupun kita rasa penat ni, nak banding yang kita dapat, insya-Allah sangat berbaloi. Tak tengok ke dah macam mana orang sanggup tanam pokok durian, nak dapat hasil tu kena tunggu 6 tahun. 6 tahun siram tiap minggu, letak baja tiap bulan, racun lagi, merumpuk lagi, letak pagar lagi, sistem pengairan lagi, hanya kerana nak dapat hasil selepas 6 tahun. Dan dapat makan buah durian mungkin untuk tempoh 100 tahun. Lepas 100 tahun pokok tu pun mati. Tapi kita sanggup buat selama 6 tahun, jaga pokok tu untuk dapat hasil 100 tahun. Allah bagi bukan 6 tahun, bukan 6 bulan, bukan 6 minggu. Allah bagi beberapa hari untuk kita berpenat lelah, bersusah payah nak dapat kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi alangkah ramainya manusia yang melalaikan dia dan melekakannya. Kita balik daripada Masjid Mustasyar, lalu masuk ke belakang, tengok ramai duduk kedai, hak jual mercun main mercun, hak duduk tepi jalan buah kek, baju raya duduk main kek. Belakang ada kita bazar tu. Lalu tengah pagi, pukul 4 pagi kita habis tadi mari, ada lagi duduk tengok dekat skrin TV layan bola, main game. Alangkah ramainya orang yang lalai daripada kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan, dan dia rasa tak sungguh duduk tu. Tuan-tuan, orang nak sihat jogging kat tasik tu pukul 4 pagi jogging tadi tu, hanya untuk dapat kesihatan yang dia nak untuk kehidupan dunia. Alangkah ruginya orang yang beriman dengan hari akhirat tapi dia tidak bersungguh untuk mendapatkan kemuliaan dan kesenangan akhiratnya. Orang tanya Abu Hazim, ya Aba Hazim, ma lana nakrahul maut. Wahai Abu Hazim, kenapa kita ni sangat benci, tak suka cerita kematian? Dia kata apa? Li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum ukhrakum fa antum takrahuna an tantaqilu minal umrani ilal kharab. Kerana kamu benci cerita mati, kerana kamu telah makmurkan duniamu
Kamu jadikan duniamu seindah-indah tempat kediaman, dan kamu rosakkan akhiratmu sehingga dia jadi seburuk-buruk tempat kediaman. Lalu kamu tak suka bila bercerita tentang mati, sebagaimana kamu tak suka berpindah dari tempat cantik ke tempat yang buruk. Namun sekiranya orang yang beriman itu tahu dan dia mempersiapkan akhiratnya, dia salat 5 waktu, dia salat sunat rawatib, dia tahu siapa jaga 12 rakaat sunat rawatib sehari semalam, Allah bina baginya istana dalam syurga setiap hari. Dia tahu zikir dia subhanallahi wa bihamdihi itu adalah taman-taman syurga. Dia tahu la haula wa la quwwata illa billah adalah khazanah-khazanah perbendaraan syurga. Dia tahu apa Al-Quran yang dia baca menjadi perhiasan dan pembela baginya di akhirat sana. Dia tahu apabila dia berpuasa maka ada pintu syurga khas untuk orang berpuasa. Dia tahu kenikmatan syurga sangat indah. Pepasir-pepasir syurga lebih indah daripada permata dan juga delima. Dia tahu istana-istana syurga jauh lebih indah daripada istana-istana dunia. Dia tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehelai sapu tangan ahli syurga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dia tidak rasa susah, dia tak rasa payah, dia tak rasa beban untuk dia memperindahkan akhiratnya, meninggalkan dunianya, kerana dia telah mempersiapkan kediaman yang indah, lalu dia rindu untuk kembali kepadanya. Begitulah kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sepatutnya. Kita tak kata kita ni orang yang baik dah. Kita pun tak tahu akhirat sana kita macam mana. Tapi kerana kita bersangka baik dengan Allah, bahawa Allah mempersiapkan bagi orang yang beriman tempat yang indah dan baik di dalam syurga, maka kita rindu untuk kembali ke akhirat sana. Lalu bila Allah datangkan dengan tawaran, beramallah, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, maka kita berusaha mencari, berusaha mendapatkan malam tersebut dan mengisinya dengan amal ibadah, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kita ni sangat-sangat zalim terhadap diri kita sendiri. Allah bagi kat kita banyak nikmat. Zalamna anfusana. Betul, kita banyak menzalimi diri kita sendiri. Dengan dosa kita, dengan maksiat kita, dengan kesalahan kita, kealpaan kita, kelalaian kita. Rabbana zalamna anfusana. Tapi kita juga tahu Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampunkan dosa kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk dari orang-orang yang rugi. Inilah Ramadan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masih berbaki beberapa hari, maka bersungguh-sungguhlah dalam menghabiskannya dengan husnul khatimah. Kita dak minta ya Allah, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah. Ramadan kita ni nak berakhir macam mana? Ni ada orang akhir Ramadan ni lah dia panggil apa? Tersungkur. Awal Ramadan penuh masjid, tengah Ramadan kurang sikit masjid, akhir Ramadan kosong. Ada satu tempat terbalik, awal Ramadan kurang, tengah Ramadan makin ramai, akhir Ramadan penuh. Mana? Jalan tar. Jalan tar itu penuh lah. Malam-malam raya tu Allahu Akbar, penuh orang. Begitulah manusia dengan kehidupan dia. Macam mana kita pilih untuk mengakhiri Ramadan kita? Semoga Ramadan kita berakhir dengan baik, Ramadan kita berakhir dengan amal saleh, dan Ramadan kita berakhir dengan zakat al-fitr.
dengan infak, sehingga malam raya itulah waktu yang sebenar-benarnya untuk kita keluar daripada Ramadan dengan gembiranya, lalu kita menginfakkan makanan-makanan kita kepada fakir miskin untuk dimakan di pagi raya. Sebab tu zakat fitrah pada asalnya dengan bayar dengan makanan. Mazhab Syafi'i memang pandangan Syafi'i bayar dengan makanan. Apa yang kita buat sekarang ni, pak kita ambil kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh guna bayar nilai, bayar duit tu nilai. Sebab tu dekat kaunter kita tu bayar mengikut beras yang kita makan. RM7, RM14, RM21 tu ikut beras kita makan. Jadi tak kisahlah, lagi mahal lagi seronok lah pasal dapat duit kan. Memanglah. Tapi nak sebutnya apa? Nilai. Kita bayar tu sebenarnya asasnya makanan. Sebagai tanda syukur kepada Allah, kita dapat berjaya melepasi dan melalui Ramadan. Sebab tu tidak wajib bagi zakat fitrah orang yang sempat bertemu Ramadan tapi tidak habis. Dia tak sampai malam raya, tak wajib bagi dia zakat fitrah. Tapi siapa lahir tengah Ramadan, kemudian malam raya tu dia hidup, dia wajibkan bagi dia untuk bayar zakat fitrah sebagai tanda syukur dia bertemu dengan Ramadan. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah Ramadan yang masih berbaki beberapa hari sahaja lagi. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita untuk menghidupkannya dengan amal soleh. Termasuk amal soleh ialah kita duduk selepas subuh di masjid, kita baca Quran, kita berzikir sampai terbit matahari, kemudian kita salat 2 rakaat. Dalam hadis Nabi SAW kata, siapa salat subuh berjamaah di masjid, siapa salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, baca Quran, zikir dan seumpama dengannya sampailah terbit matahari. Lepas daripada terbit matahari, dia pun salat 2 rakaat. Baginya dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi SAW. Ada yang mensahihkan hadis ni ataupun ada yang menghasankan hadis ni, dan ada yang mendhaifkannya. Tapi dia dalam bab fadailul a'mal yang kita kata mudah-mudahan pahala itu Allah Subhanahu wa taala ganjari. Jadi nak sebutnya kelebihan tu banyak. Dan Ramadan ni berusahalah kita. Siangnya kita puasa, lepas daripada ni kita tidur tak apalah, rehat. Malam kali kita bangun balik, sebab misi kita mencari malam Lailatul Qadar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dalam keadaan kita menghidupkannya dengan amal ibadah. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadat kita sepanjang Ramadan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan buat kali yang seterusnya, dan mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi hamba-Nya yang dapat berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Wallahu taala alam. InsyaAllah kita sambung tadabbur kita pada hari Isnin depan, insyaAllah. Isnin dan Selasa ada lagi lah minggu depan. Rabu tu kita cuti lah. Raya lah pula. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sebelum masuk tidur tu, nak tidur kan? Salat dulu 2 rakaat, lepas tu boleh pergi lah. Semualah. Kalau tidur dah tu kejut-kejut bangun, salat 2 rakaat, lepas tu pergilah tidur, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.